عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن المرء تركه ما لا يعنيه، atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah. Saya cadang nak habis dua bab. Cadang-cadangnya nak habis dua bab. Bab yang pertama berkenaan tentang babun adhkari salati tarawih, bab zikir-zikir dalam solat tarawih. Dan yang kedua babun adhkari salatil hajat, yang kedua bab dalam menerangkan solat-solat hajat. Yang solat tasbih itu 2 minggu lagi insya-Allah, sebab tasbih ni panjang sikit. Kalau saya sambung juga hari ni, dia jadi tergantung. Jadi tergantung. Jadi saya cadang insya-Allah selesaikan 2 bab pada malam ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Salat tarawih hukumnya sunat menurut kesepakatan semua ulama, iaitu 20 rakaat dan salam pada setiap 2 rakaat. Tata caranya sama dengan tata cara salat pada umumnya. Zikir-zikirnya juga sama, seperti membaca doa iftitah, menyempurnakan zikir-zikir selanjutnya, doa tasyahud, doa setelahnya dan lain-lain yang telah berlalu penjelasannya. Walaupun sudah cukup jelas, namun saya, yakni Imam Nawawi rahimahullah, ingin mengingatkan di sini bahawa ramai orang yang meremehkannya dan meninggalkan kebanyakan zikir-zikir, sementara yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan. Baik. Jadi sebelum saya nak hurai seadanya daripada saya berkenaan tentang solat tarawih, maka kita kena tengok satu-satu dulu. Macam solat hajat kita tahu hajat, solat taubat kita tahu maksud taubat. Itu. Adapun tarawih ni, maka kita kena tengok dari segi takrif dia dulu. At-tarawih jam'un dari segi bahasa, jam'u tarwihatin bimakna istirahatin. Tarawih ni dia adalah kata jamak ataupun kita kata plural daripada perkataan asal dia ialah tarwihatin. Tarawih perkataan asal dia ialah tarwihatin bimakna istirahah, yang bermaksud kerehatan. Mayang tarawih ni maksudnya berehat. Gitu. Baik. Adapun dari segi syar'an, qiyamu layali syahri ramadana bis salawatil makhsusah, iaitu mendirikan malam-malam pada bulan Ramadan dengan solat-solat yang tertentu. Gitu. Baik.
Sumiyat as-salatu bit-tarawihi, dinamakan dengan salat tarawih, li'anna an-nasa, kerana manusia, kanu yatarawwahuna aqiba kulli arba'in raka'atin ay yastarihun. Dinamakan semayang tarawih ni, selain daripada kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan solat-solat yang tertentu, maka dia nama tarawih ni sebab manusia pada setiap kali 4 rakaat manusia ni akan berehat, akan berehat selepas 4 rakaat, maka sebab tu nama dia tarawih. Jadi tarawih ni solat berehat. Takat tu dulu, itu ta'rif. Baik. Kemudian kita tengok dari segi dalil. Apa dalil dia? Dalil daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi sebut, sesiapa yang menghidupkan di malam-malam ataupun bulan-bulan Ramadan dengan beribadah dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Itu dalil dia. Jadi siapa-siapa mayang tarawih dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa dia. Baik. Kemudian yang ketiga, kita akan tengok dari segi hukum. Kita akan tengok dari segi hukum. Baik. Hukum solat tarawih ni, kalau ikut dalam kitab ni disebut, ittafaqa al-ulama, telah sepakat seluruh ulama bahawasanya hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunat yang dituntut. Sepakat semua ulama, apa saja aliran mazahib dia, apa saja aliran mazhab dia, hukumnya adalah sunat. Dia ada beza sunat dengan harus. Harus buat tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau sunat, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Macam tu. Tu beza dia sunat ni. Maka sebab tu tuan-tuan, apabila kita faham konsep sunat ni, kita tak boleh meremehkan dia. Seperti mana yang Imam Nawawi sebut sebentar tadi, ramai orang meremehkan solat tarawih. Sebab dia kata, tak apalah, sunat je. Jangan. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, mafhum hadis. Nabi kata, akan ada daripada kalangan umat aku nanti, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia dibangkitkan semula. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami sekali lagi atas muka bumi. Sekali saja, bagi hidup sekali lagi. Lepas tu hang nak tarik nyawa kami, tariklah. Sebab apa? Kalau hang bagi kami hidup balik di atas muka bumi, kami nak bangun semayang sunat 2 rakaat je. Panah beda habuan nak lepas ni. Maka sebab tu jangan kita meremehkan ibadah-ibadah sunat, terutamanya dalam ibadah solat sunat. Allahu a'lam. Selesai. Kemudian kita kena tengok dari segi awqat, ataupun kita kata waktu solat tarawih. Sebab solat tarawih ini adalah solat yang maqsudah, solat yang ada tujuan. Dia bukan solat sunat mutlak, dia solat sunat maqsudah. Dia ada tujuan dia ada tempoh dia. Baik. Kata ulama, ba'da salatil isya walau jam'un taqdimun hatta tulu'il fajri as-sadiq wa waqtuha al-mukhtar yadkhulu bi rubu'il laili. Tu. Baik. Kata ulama, waktu salat ni dia bermula ba'da salatil isya, lepas sembahyang isya. Maksudnya tuan-tuan kata, maghrib tak buat apa ni pas sembahyang maghrib ni, tuan-tuan nak mayang terus tarawih. Hukum dia apa tuan-tuan? Tak sah. Sekiranya dilakukan dalam keadaan sengaja dan dia tahu benda tu tak boleh buat, tapi dia nak buat juga, maka bukan sahaja tak sah, tetapi berdosa. Berdosa pasal dia buat syariat baru. Maka tak boleh lepas maghrib, dia kena lepas solat isya. Kena clear statement ni. Ada orang masuk isya, dia tak mayang isya lagi.
Dia kata, yang tarawih dulu apa, saya tarawih cepat sikit, dia buat tarawih dulu, dua. Tak boleh, tak sah juga. Dia kena semayang isyak dulu, baru dia boleh semayang tarawih. Walau jam'un taqdimun, walaupun dia buat jamak taqdim. Contoh, kita pergi bermusafir, nak pergi Kuala Lumpur ke, nak pergi mana-mana lah, lebih pada 2 marhalah kita pergi. Masa duduk tengah drive tu, bulan puasa ni malam puasa, duduk tengah drive tu, masuk maghrib. Bila masuk maghrib, kita nak buat jamak takdim dekat RNR Gunung Semanggui contoh. Buat maghrib 3 rakaat, lepas tu jamak qasar dengan isyak 2 rakaat. Tu waktu maghrib tak tu, masa kita mayang isyak jamak tu waktu maghrib. Tapi pasal kita dah buat jamak takdim dan kita dah selesai solat isyak 2 rakaat yang telah diqasarkan, yang telah dijamakkan. Jangan keliru tuan-tuan lah, jamak yang qasar ni. Ada orang faham jamak tu 2. Jamak ni menghimpunkan 2 waktu solat dalam satu waktu. Maksudnya dia contoh semayang, dia nak himpunkan asar, Zuhur dengan asar, maka dia buat 4 zuhur 4 asar. Itu jamak. Yang kedua, nama dia jamak qasar. Bukan sekadar menghimpunkan, tetapi memendekkan salat yang 4 rakaat. Qasar ni yang boleh dipendekkan sampai jadi 2 rakaat ni semayang 4 rakaat saja. Selain daripada semayang 4 rakaat, tak boleh kita qasar, pendekkan. Maghrib 3 rakaat nak qasar, dia buat 1,5. Tak boleh. Berhenti tang rukuk. Subuh kalau 2 rakaat nak jadi saya tak buat dah Ustaz, saya dah qasar dah. Tak boleh. Dia kena 4 rakaat saja. Yang kita buat 2 tu, hak tu orang panggil jamak qasar. Jadi kata ulama, walau jam'un taqdimun, walaupun dalam jamak taqdim, walaupun bukan dalam waktu isyak, tapi kita dah semayang isyak pada waktu maghrib disebabkan jamak takdim, maka boleh semayang tarawih sesudah tu. Macam tu. Baik, selesai. Sampai bila ni boleh semayang tarawih ni? Hatta tulu'al fajri as-sadiq, sehingga terbitnya fajar as-sadiq, iaitu ketika masuknya waktu subuh. Kira lepas subuh tu, masa tuan-tuan duduk subuh tu, rasa nak buat tarawih gini, buat tarawih. Wallahu a'lam. Selesai. Wa waqtuha al-mukhtar. Ni. Dan waktu pilihan, ataupun kita kata waktu yang terpilih. Waktu yang terpilih, waktu yang lebih baik, iaitu yadkhulu bi rubu'il laili, iaitu apabila masuk daripada 1/4 malam. Masuk 1/4 malam. Hak kita duduk mayang tu betul dah tu 1/4 malam, lebih kurang macam tu. Dan yang terakhir, waqtul jawas, waktu yang harus, yang dibolehkan, ba'da salatil isya ila subhi, daripada selepas solat isya sampai subuh. Itu waktu haruslah. Bila-bila nak buat pun tak apa. Contoh dia mayang isya mungkin 12 tengah malam, contohlah dia kerja lewat balik lambat, maka dia mayang isyak, lepas tu dia buat tarawih, pun dibenarkan. Selesai. Seterusnya kita tengok sedikit lagi perbahasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbahasan adadun rakaati salati tarawih, iaitu bilangan rakaat salat tarawih. Ini yang menjadi polemik, yang menjadi khilaf yang sangat besar di kalangan masyarakat umat Islam. Baik, kita tengok aqallu mujzi, yang paling sedikit ataupun sekurang-kurangnya rakaatani, 2 rakaat. Paling lekeh buat 2 rakaat. Paling lekeh ni 2 rakaat, paling sikit 2 rakaat. Dia kata tak apa kau ustaz semayang tarawih 2 rakaat, dia tak bisa semayang 2 rakaat, boleh. Contoh mungkinlah dia tak larat ke, balik kerja ke, ataupun dia drive malam balik lambat, tapi nak mayang ke tarawih, sekurang-kurangnya buat 2 rakaat. Takut lagi dia kata saya nak mayang tarawih ke, tapi
nak buat 8 tu tak larat, pakai tak buat lah malam ni. Jangan, sekurang-kurangnya buat 2 rakaat. Tu dapat pahala solat sunat tarawih. Yang kedua, indal jumhur, iaitu di sisi kebanyakan ulama. Dia ada beza tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka kitab, dia tulis jumhurul ulama dengan ittafaqa al ulama. Dia ada 2 beza tu kataan tu. Yang atas tadi saya baca matan. Baik. Tu. Contoh dalam matan sebut i'lam anna salat at-tarawih sunnatin bittifaqil ulama. Tuan-tuan tengok dia sebut, ketahuilah bahawasanya solat tarawih itu sunat bittifaqil ulama, dengan kesepakatan seluruh ulama. Bila sebut ittifaq ulama, semua ulama sebut kata sunat. Tu clear istilah dia, ittifaq. Yang kedua, jumhur. Jumhur ni dia bukan ittifaq. Jumhur ni bukan sepakat seluruh ulama. Jumhur ni kita kata, bahasa kita ialah majoriti ulama. Kebanyakan ulama kata iaitu 20 rakaat, iaitu sebanyak 20 rakaat, seperti mana yang Imam Nawawi sebut, iaitu 20 rakaat. Tu 20 rakaat. Habis jalan nak. Jadi kalau orang tanya pasal apa buat 20, jumhur kata macam tu. Macam tu. Jumhur, kebanyakan ulama kata macam tu. Pandangan yang ketiga, ra'yu ba'dul ulama, pandangan daripada sebahagian ulama, iaitu 8 rakaat, iaitu sebanyak 8 rakaat. Itu. Jadi kalau ada orang buat 8, jangan kita kata apa pula. Contoh macam ni, bulan puasa ni setahun sekali, buat 8 ni rugi ya. Buat 8 pun sunnah, buat 20 pun sunnah. Macam tu. Ikutlah pandangan mana hak nak ambil. Daripada duk kelai tu, lah kali tak buat dah. Kawan ni kata 20 bid'ah, 8 bid'ah. Kita duk tengah-tengah ni tak tahu apa, pakai tak buat dah sunnah. Macam tu. Jangan macam tu, jangan macam tu. Dua-dua sunnah. 8 sunnah, 20 pun sunnah. Kalau bahas berkenaan tentang bilangan rakaat tarawih ni, memang sampai kiamat tak selesai tuan-tuan. Ustaz ni buat gelak satu kitab, abang kata pandangan 20 tu paling tepat. Ustaz ni pula buka kitab 8 rakaat. Kawan ni pula lawan pula, hak kawan ni kata 20 ni pula buka kitab baru lawan dengan hak 8 ni. Tak selesai sampai ke sudah. Yang penting 20 pun sunnah, 8 pun sunnah. Tapi kalau nak buat 8 sunnah yang sebenarnya, balik rumah sambung lagi 12 rakaat. Tapi masalah kalau dah balik rumah tu pakai padam terus lah tuan-tuan. Okey, tu orang nak buat 20 terus kat masjid. Macam tu. Baik, selesai. Cuma sedikit tuan-tuan berkenaan tentang masailul muta'alliqah, masalah-masalah yang berkaitan dengan solat tarawih ni. Ada sedikit masalah yang berkaitan dengan solat tarawih, iaitu berkenaan tentang solat witir. Saya sentuh sikit berkenaan tentang isu masail muta'alliqah, masalah yang berkaitan. Dia kata, Ustaz, saya ikut imam sampai 20 rakaat dah. Dia kata, saya ikut imam dah sampai 20 rakaat. Saya bawa dua contoh dah, dua isu masalah yang berkaitan dengan solat tarawih. Yang pertama dia kata, saya dah ikutlah imam sampai 20. Bila imam mayang witir, saya tak mau mayang witir. Sebabnya sekali saya nak buat qiyamul lail. Dia faham bila buat witir dia dah jadi penutup semayang sunat. Dia faham lagu tu. Memang ada hadis Nabi, dalam mafhum hadis, dalam satu malam hanya sekali saja semayang witir. Hadis sahih. Jadi dia duk faham, maksudnya tak ada dah semayang sunat selepas tu. Bukan. Afdalnya ialah kalau kita semayang sunat tarawih secara berjemaah sampai 20, imam semayang witir pula, afdalnya kita ikut imam sekali. Cumanya ketika kita nak qiyamul lail pada sepertiga malam tu, tak perlu dah buat solat witir. Macam tu. Jelas tuan-tuan, tak perlu dah buat solat witir. Wallahu alam.
Isu yang kedua, masalah yang berkaitan yang kedua, hak ni ramai orang buat, sekali dengan saya tuan-tuan, sekali dengan saya pun tak terlepas. Dia pergi Mekah, tak payah Mekah jauh sangat. Dia pergi Masjid Bukhari. Masjid Bukhari standard dia 1 rakaat semuka. 1 rakaat semuka. Dia masuk lambat, beda habuan tunggu rokok. Beda habuan tunggu rokok. Kira dia tak ikut imam baca Fatihah, dia tak ikut imam baca surah. Kira imam nak rokok tu baru dia niat, dia rokok. Macam tu. Ataupun dalam situasi yang kedua, ni masa saya kecil-kecil kerap tu buat lah pun kadang-kadang kok. Lepas habis 2 rakaat, kita sembahyang tarawih ni 2 rakaat 1 salam. Hak yang rehat lepas cukup 4 tu, 2. Dia tanya, Ustaz, boleh tak saya buat 4 rakaat terus? Tak sah solat tarawih 4 rakaat 1 salam. Tak sah hukum dia. Dia buat macam ni. Lepas selesai 2 rakaat, imam bangun. Dia bangun tu. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dia bangun. Dia tak bangun lagi. Tapi kali ni dia kata, letih ni. Dia tunggu imam masuk rakaat kedua. Itu pun masa time rokok. Kira dia kata kalau dia nak tambah 1 rokok ni tu, kalau dia tambah cepatlah sikit, pasal dia baca Fatihah saja. Apa hukum dia cerita tuan-tuan? Makruh hukum dia. Tak elok buat macam tu. Dia kata, Ustaz, saya ni tak larat lah Ustaz, kalau nak ikut imam ni. Dia mudah ya, mayang duduk. Mayang tarawih ni boleh mayang duduk. Kalau tuan-tuan larat ke, tuan-tuan tak larat ke, tuan-tuan nak mayang duduk, tuan-tuan nak semayang sunat ba'diyah sekali ni, ba'diyah isyak lagi, tuan-tuan nak semayang duduk terus, tuan-tuan boleh duduk. Tuan-tuan kot sekali nak semayang ba'diyah, tuan-tuan kata ish, duduk ni macam tak apa seronok. Tuan-tuan mengantuk. Tuan-tuan kata nak baring mayang sunat tak apa. Dia tak ada rukhsah kalau sakit kena duduk, kalau tak boleh duduk kena baring, tak boleh baring kena guna mata, tak boleh guna mata buat isyarat. Macam tu. Mayang sunat ni dia terbuka sikit dari segi tata cara pelaksanaan dia. Wallahu alam. Itu. Tapi kalau dah tahu kata kita nak semayang duduk masa tarawih tu, jangan duduk saf yang depan, duduklah belakang-belakang sikit. Macam tu. Wallahu alam. Selesai berkenaan tentang isu-isu yang okey, satu lagi tuan-tuan. Sorry, ada 3 isu yang berkaitan. Kan kita mayang sunat tarawih 2 rakaat. Lepas tu kita ada selawat. Yang keempat tu panjang sikit lagi. Apa hukum menyelangi antara sunat tarawih yang 2 nak masuk 3 dengan 4 ni diselangi dengan selawat? Ada yang kata bid'ah, ada yang kata boleh. Jawapan dia apa? Ikut pandangan ulama tu. Ada pandangan yang berpandangan kata bid'ah, sebab dia kata Nabi tak buat, itu pandangan dia. Tapi kita berpegang kata boleh buat. Sebab apa? Fungsi ataupun tujuan utama disyariatkan solat sunat tarawih ni ialah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi kalau kita duduk saja tak baca apa, lebih baik baca. Macam tu. Wallahu a'lam. Selesai. Habis dekat tu. Seterusnya, bila Imam Nawawi kata jangan remehkan dan banyakkan zikir pada waktu tu. Maksud zikir kat sini ialah apa tuan-tuan? Baik, kalau tuan-tuan tengok, iaitu dengan membaca doa iftitah. Dan ketika nak sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketika rakaat subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dia duk mukalla kata yang ni sunat, dia tak mau baca zikir. Rugi ya. Walaupun sah solat, tapi rugi. Jangan remehkan zikir dalam solat tarawih. Habis. Baik, perenggan yang kedua ni dia nak pening sikit, tapi saya cuba ringkaskan seadanya. Baca, bukan Imam Nawawi pening, saya lah pening nak cerita. Imam Nawawi tak pening, saya yang pening. Bacaan Al-Quran yang menjadi pendapat kebanyakan ulama
dan dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya adalah mengkhatam Al-Quran pada solat tarawih selama sebulan penuh. Itu maksudnya apa tuan-tuan? Kalau Masjid Bukhari itu dia buat clear, satu rakaat satu muka surat. Jadi 30 malam tu kira satu malam boleh selesai sejuzuk. Sebab satu juzuk 20 muka surat. Depa dan habis. Baik. Kalau macam kita lah, ataupun kebanyakan masjid-masjid yang lain, kita ni memang tak larak lah nak habis situ. Bukan contoh tuan-tuan, saya sekali pun tak larak lah nak baca. Tak larak lah nak baca tu sampai semuka tu. Boleh nak buat. Ada orang tanya, ustaz, awak tak buat ya? Dia mudah ya tuan-tuan, benda ni mudah ya. Nabi dah sebut ketika kita nak beribadat, dia jangan buh gia 5 terus. Kalau buh gia 5 terus, kes tu duk jadi 5 hari pertama malam Ramadan penuh masjid. Pasal masuk gia 5 terus, dia kena masuk gia 1 dulu. Dah nak naik bukit, naik gia 2 pula. Meter RPM 30 km per hour, masuk gia 3. 40 km per hour, naik gia 4. Macam tu lah. Rasa sedap tambah sikit gia. Ni kita tak ada nak panah enjin, bubuh gia 5 terus. Maka Nabi dah memberikan peringatan kepada kita bahawasanya apabila nak beribadat, kita buat takat yang kita mampu dulu, kerana dikhawatiri akan menyebabkan kita menjadi bosan dalam ibadat. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut wasta'uz billahi minasyaitanir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan daripada Tuhanmu dengan sabar dan solat. Kalau tuan-tuan tengok, solat dengan sabar, mana lagi tinggi kedudukan dia? Mayang. Tapi Allah Ta'ala mendahulukan kalimah sabar dulu baru solat. Sebab apa? Kalau tak sabar, tak boleh semayang lah. Tak sabar, tak boleh semayang. Nanti kita akan tengok semayang sunat tasbih. Kalau tak sabar, pakai tak buat dah semayang tasbih ni. Itu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, sepatutnya satu muka satu rakaat. Tapi kita dah kemampuan tu, mungkinlah kita tak berapa nak ada, maka kita buatlah yang seadanya, sekadarnya. Macam tu, selesai. Baik. Yang setiap malam tidak kurang dari 1 juz dari 30 juz Al-Quran. Itu kalau boleh lah Imam Nawawi kata, jangan kurang daripada 1 juz. Dianjurkan pula untuk membaca Al-Quran secara tartil dan jelas. Baik. Mayang tarawih ni jangan kalut nak habis. Ada satu masjid di negara jiran kita, macam ayam patuk habis. Tuan-tuan nak tengok viral tu dekat satu pondok tu, rupanya tu tradisi dia apa. Usalli ta'ala Allahu akbar. Itu kira 20 rakaat ni tuan-tuan. Depa ni buat rekod 20 rakaat ni 10 minit. Sakan tuan-tuan. Tomak nina apa tak ada ni? Sah tak semayang? Tak sah, saya tak ada tomat nina. Tapi saya tak tahu lah dia pakai qaul apa. Tapi kita tak boleh situ. Dia ada bacaan, dia kata, ustaz, saya baca cepat. Baik, saya ni pun bukan ahli Quran. Baik, dan saya ni bukan ahli Quran. Masa saya kena beritahu, masa zaman saya mengaji, pengkhususan saya adalah syariah, takhasus fiqh wa usul. Yang saya mengaji ialah kaedah bagaimana nak mengeluarkan fatwa ataupun hukum. Itu bidang saya. Itu pun tak adalah menguasai sangat. Hak duk mengaji hak tu lah. Jadi malam ni saya nak cerita bab bacaan Quran. Jadi hak saya reti lah tuan-tuan. Hak saya reti je. Kalau dia baca cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Okey, kata dia baca lagu tu, dia kata, ustaz, ini bacaan Al-Hadar.
Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab, Imam Nawawi kata kena dianjurkan untuk membaca secara tartil dan jelas. Warattilil Qur'ana tartila, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Tartil ni bacaan yang macam mana? Tak cepat, tak lambat. Kalau dia baca lagu ni, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan tartil. Itu meleret. Itu meleret. Itu meleret. Dia kena baca slow and steady. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Tartil ni dia bacaan yang tak cepat, tak lambat, tanpa menjejaskan hak-hak huruf. Setiap huruf daripada alif sampai ya, dia ada hak dia. Itu dia. Allah Ta'ala punya dahsyat keadilan dia, sampai huruf pun ada hak dia. Bukan takat makhluk, huruf pun ada hak dia. Dha, ta, sin, qaf, ain, dia ada hak-hak dia. Kalau orang mengaji Quran ni, dia ada angin masuk ke sini, kita tak ada lah sampai tak tu. Yang penting kita boleh beza huruf ain dengan alif pun cukup dah. A dengan a, okey dah tu. Qa dengan ka, okey dah tu. Tak perlu lah. Bukanlah kata tak perlu, kalau ada kemampuan study sampai dalam tu, tafadhal lah. Baik. Sekarang ni dia satu lagi baca macam ni. Kalau tuan-tuan bisa dengar bacaan Syekh Sa'id Al-Ghamidi, bacaan dia adalah bacaan yang Al-Hadar. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia cepat, nampak macam cepat, tapi dia tak cepat. Dia nampak cepat sikit daripada tartil. Tartil dia tenang sikit, jadi dia nak nampak macam jalan tapi bukan berlari. Tu contoh hak saya bagi. Nampak macam jalan tapi dia nampak macam berlari, tapi dia bukan berlari. Tu hadar. Tapi kalau cepat sangat sampai tak dengar bunyi apa, tak jelas apa, hak-hak huruf tak jaga, tajwid tak jaga, itu bukan hadar dah tu. Itu merepek dah tu. Itu tak boleh, haram kita baca macam tu. Maka kita mesti baca dengan secara tartil dan jelas. Okey. Tuan-tuan tengok nah. Seterusnya Imam Nawawi ada memberikan amaran dan celaan. Imam Nawawi agak mencela sikit perkataan ni. Imam Nawawi kata apa? Jangan pernah memanjangkan bacaan lebih dari satu juz. Dia nak habis bagi cepat. Satu kira 20 rakaat tu, dia nak buat malam ni, kita buat 20 rakaat 2 juzuk. Maksudnya satu rakaat dia baca 2 muka. Jadi 20 rakaat dapat 40 muka, dapatlah 2 juz. Imam Nawawi kata jangan duk buat lagu tu. Jangan duk buat lagu tu. Tengok dia kata apa. Tengok Imam Nawawi kata apa. Juga jangan meniru imam-imam masjid. Tu. Kerana pada zaman Imam Nawawi ada tu imam buat kelaku lagu ni, yang tidak berpengetahuan, yang membaca surah Al-An'am secara penuh pada rakaat terakhir di malam ke-7 bulan Ramadan dengan anggapan bahawa surah tersebut diturunkan secara sekaligus. Ini adalah bid'ah dan kebodohan yang jelas serta mengandungi banyak kemudaratan. Ini telah saya jelaskan secara terperinci dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Baik, ni nak cerita apa? Ni nak cerita apa? Jadi pada zaman Imam Nawawi rahimahullah, ada sebahagian orang yang berpandangan baik macam ni. Sebelum saya nak syarah tu, Surah Al-An'am adalah juzuk yang ke-7. Tuan-tuan ingat nak? Surah Al-An'am adalah juzuk yang ke-7. Baik. Juzuk yang ke-7 bermula pada muka surat 121. Ni baru kita nampak ni. Kalau saya baca muka surat ni baru nampak. Saya ulang sekali lagi. Juzuk ke-7, juzuk 7 ni bermula pada muka surat 121. Surah Al-An'am mula pada muka surat 128. Takkanlah tuan-tuan clear tak? Maksudnya masuk juzuk 7 dulu. Surah apa? Al-Maidah kan?
Al-Maidah dulu. Lepas tu sebelum nak jumpa Al-Maidah tu, Al-An'am tu, maksudnya jumpa juzuk 7 tu bukan dalam surah Al-An'am lagi. Okey. Sebab surah Al-An'am masuk pada muka surat 128. Okey, selesai. Kemudian 128 surah Al-An'am, habis surah Al-An'am muka surat berapa? 150. Saya ulang lagi, surah Al-An'am muka surat 128 sampai 150. Maksudnya surah Al-An'am ni dia duduk tengah-tengah antara surah juzuk yang ke-7 dengan juzuk yang ke-8. Sebab juzuk yang ke-8 muka surat 142. Jelas tuan-tuan? Imam Nawawi kata jangan duk buat perhabis surah Al-An'am, sebab kalau perhabis surah Al-An'am dia jadi sejuzuk setengah. Yang kita kena buat ialah, kalau nak buat lah 20 rakaat tu sejuzuk. Sebab ada orang yang berpandangan surah Al-An'am tu turun sekaligus dengan juzuk yang ke-8 tu. Dia kata yang masuk surah Al-An'am tu masih lagi dalam juzuk yang ke-7. Imam Nawawi kata bukan lagu tu. Macam tu. Jadi bahasa mudah ni, surah Al-An'am ni dia duduk tengah-tengah antara juzuk yang ke-7 dan juzuk yang ke-8. Habis tu kita nak buat lagu mana? Bagi imam-imam yang nak baca ikut juzuk, berhentilah pada muka surat 142 tu. Walaupun surah Al-An'am tak habis lagi. Yang nak ditekankan bukan selesai surah, tetapi selesai juzuk. Faham tak? Tekatlah. Wallahu a'lam. Selesai. Habis dekat tu. Seterusnya, zikir-zikir untuk solat hajat. Zikir-zikir untuk solat hajat. Kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi dari Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda wal yuhsin al-wudu'a thumma liyusalli rak'atain thumma liyuthni 'ala Allah 'azza wa jalla wal yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, sesiapa yang memiliki hajat kepada Allah atau kepada seseorang dari kalangan manusia. Macam ni, ada orang dia berhajat ke Allah, ada orang dia bukanlah dia berhajat kat manusia tu, maksudnya dia tak berhajat ke Allah. Adalah kerja-kerja buat dia yang membabitkan urusan dengan manusia tu. Jadi ala kulli hal dia tetap kena minta ke Allah. Jelas tak nak? Okey. Jadinya kata Nabi, maka hendaklah dia berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian melakukan salat 2 rakaat. Tu. Kemudian memanjatkan puji-puji ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan membaca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini flow dia. Mayang, lepas mayang kemudian kita puji Allah. Lepas puji Allah, kita selawat kat Nabi. Lepas selawat kat Nabi, kita baca ni, thumma liyaqul, kemudian hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallahul halimul karim. Itu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah, Tuhan yang maha penyayang lagi maha mulia. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Maha suci Tuhan Allah, Tuhan pemilik arasy yang agung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey. As'aluka mujibati rahmatik. Aku memohon kepadamu kesan-kesan yang positif daripada rahmatmu. Wa azaima maghfiratik. Dan aku memohon dan ketegasan keampunanmu, wa azaima maghfiratik, dan ketegasan keampunanmu, wal ghanimata min kulli bir, dan aku memohon pendapatan dari segala kebaikan,
dan keselamatan dari wassalamata min kulli ithmin, dan keselamatan daripada setiap jenis dosa. La tada'li dhanban illa ghafartah. Janganlah engkau tinggalkan untukku satu dosa pun kecuali engkau mengampuninya. Wala hamman illa farrajtah. Dan janganlah tidak juga keresahan sedikit pun kecuali engkau memberinya jalan keluar. Wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Baik. Tidak ada pula keperluan satu pun yang engkau redai kecuali engkau selesaikan, wahai Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Okey, sunat dia baca doa lagu tu. Lepas tu tuan-tuan mintalah apa tuan-tuan nak. Habis dekat tu. Tuan-tuan kira bahasa mudahnya, Imam Nawawi nak cerita apa ni? Imam Nawawi nak cerita adab ketika doa minta hajat. Pertama, puji Allah Ta'ala. Kedua, selawat ke atas Nabi. Yang ketiga, kalau rajin dan kalau ada kemampuan baca doa ni, kemudian nyatakan hajat tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan buat cara yang kedua, lepas sembahyang sunat hajat, puji Allah Ta'ala, lepas tu selawat ke atas Nabi, kemudian nyatakanlah hajat tuan-tuan dan perempuan, walaupun dalam bahasa Melayu ataupun bahasa yang tuan-tuan mudahlah bertutur. Yang atas tadi ni sunnah saja. Kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan rajin hafal, boleh hafal, tafadhal, dipersilakan untuk hafal. Imam Tirmizi mengatakan sanadnya perlu ditinjau kembali. Imam Tirmizi kata hadis ni yang tuan-tuan tengok ni kan, man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala sampai illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Hal ni dalam ilmu hadis orang panggil apa? Matan yang Nabi cakap apa dia? Yang Imam Tirmizi kata sanadnya perlu ditinjau kembali, kena cek balik sanad ni. Maksudnya mungkin ada sedikit isu. Sanad ni apa dia? An. Siapa dia yang bawa, siapa dia yang cerita, mai kat mana sampai kat Nabi. Susur jalur sanad itu kata Imam Tirmizi ada sedikit isu. Gitu. Tapi kalau nak beramai boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma isu dia ialah tentang sanad hadis saja. Dianjurkan berdoa dengan doa kesedihan seperti doa berikut: Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Itu pun dianjurkan untuk kita berdoa. Sikit tuan-tuan. Kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dari Ibnu Majah dari Uthman bin Hunayf bahawa ada seseorang yang sakit mata menemui Nabi SAW dan berkata, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Ni ada seorang ni sakit mata, pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, doa sat kat aku, doa sat kat Allah untuk aku, bagi aku lega sakit mata. Yang sahabat buat ni nama dia tawassul. Ini salah satu bentuk tawassul. Kita pergi jumpa orang soleh, suruh dia doakan kita, dibenarkan dalam agama, disyariatkan, boleh, tak ada masalah. Lalu baginda bersabda, in syi'ta da'autu, jika engkau mahu maka akan aku doakan. Wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak, dan jika engkau mengkehendaki maka engkau dapat bersabar, kerana itu lebih baik buatmu. Maksudnya apa tuan-tuan? Bukanlah hadis ni Nabi nak sebut macam ni, kalau hang nak aku doa, aku boleh doa. Tapi kalau hang nak sabar tu lebih baik. Bukan bermakna tidak boleh ikhtiar. Maksudnya kalau ikhtiar ni tak bagus macam mana sabar. Bukan macam tu maksud dia. Nabi nak ajarkan kepada kita bahawasanya apa hukum akal apabila kita berubat. Apa hukum ke atas Allah apabila kita ikhtiar untuk berubat lega? Hukum dia adalah harus ke atas Allah untuk bagi kita lega ataupun lagi kuih sakit. Ikut dia. Tapi Nabi nak abang, apapun kesan selepas berubat ni, lega ke tak lega ke, kena sabar. Kalau sabar tu lebih baik daripada lega. Macam tu. Wallahu a'lam. Selesai.
Lagi duk faham hadis ni, pakai tak berubat dah. Jangan. Orang itu berkata, berdoalah. Baginda memerintahkannya untuk berwuduk dengan sempurna dan berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li. Allahumma fashaffi'hu fi. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan perantaraan Nabi Muhammad. Ni tawassul ni. Okey. Nabi rahmat sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu sebagai perantaraku kepada Tuhanku tentang keperluanku ini agar diselesaikan bagiku. Ya Allah, berilah dia syafaat untukku. Ni yang Nabi sebutlah. Nabi kata, ya Allah, berilah dia syafaat untukku. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hasan. Hasan ni maksud dia apa? Hadis ni bukan sahaja boleh beramal, maka boleh dijadikan sebagai hujjah. Baik, sedikit penerangan tuan-tuan, sedikit keterangan. Sekalipun tawassul ini adalah satu amalan yang digalakkan, tapi jangan duk bergantung dengan tawassul saja. Contoh, tuan-tuan ada hajat. Tuan-tuan ada hajat. Mungkinlah tuan-tuan duk beramai, hajat tu tak kesampaian. Maka kita pun cari orang-orang soleh, minta tolong dia doakan kita. Maka jangan bergantung kat orang soleh tu saja. Kita pun kena buat sekali. Konsep dia macam pergi klinik lah. Pergi klinik, jumpa doktor. Doktor kata kena demam ni cik. Cik kena makan Panadol, paracetamol ni. Ni semua kena makan cetirizine ni. Ni saya bagi antibiotik sikit. Nak lega, doktor tu kena makan ubat ke kita yang kena makan ubat? Kita kena makan ubat. Sama macam orang yang terkena penyakit-penyakit mistik ataupun penyakit-penyakit misteri, sampai doktor pun tak tahu nak kelepiak macam mana dah. Buat MRI tak nampak punca. Jumpa sekretari pun kata dia ni pun okey. Kalau duk harap pi orang tolong baca kat kita, memang payah nak lega. Kita tu sendiri kena baca. Kadang ni hak pi berubat ni, maaf cakap lah, kadang yang pi berubat ni dengan tudung tak pakai, ngaurat tak jaga, duk pi berubat. Lepas pi berubat dia heran, lepas pi berubat tu jadi balik. Pi rumah pak ustaz tu okey pula, balik jadi balik. Cek balik semayang ke tak? Quran baca ke tak? Duk harap berubat tok guru tu. Tak edinya. Kita tu kena buat semua. Tapi yang paling penting ketika beramal, sama ada untuk perlindungan ataupun untuk kesembuhan, janganlah diharap, bukanlah tak boleh harap bagi sihat tu. Boleh. Cuma tujuan utama kita untuk ibadat lah. Jadi duk beramai-beramai beda habuan nak buat pendinding, nak buat, kita kata nak buat pagar. Duk ramai tu saja harap untuk pagar. Tak jadi. Amal ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tu. Kalau Tuhan nak bagi pagar tu jadi, jadilah pagar tu. Tak jadi, pakai tak jadilah. Pasal fungsi utama kita ibadat kerana nak keredaan Allah Ta'ala. Itu tujuan utama kita dalam beribadah. Kalau dapat fadilat hak selebihnya, hak tu sampingan saja. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah juga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan selesai 8.28 dan alhamdulillah selesai. InsyaAllah lagi 2 minggu, minggu depan insyaAllah kita akan tengok perbahasan Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Asma'ul Husna. Minggu sekali lagi baru kita akan tengok berkenaan tentang Al-Adhkar, tentang solat sunat tasbih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, selesailah sudah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan seadanya, dengan keterbatasan pengetahuan saya yang seadanya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ni. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakapnya, dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri.
hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.